عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan bahwasanya bersabda, barang siapa berpindah ia supaya belajar akan ilmu, diampuni baginya dahulu daripada bahawa berlangkah ia. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa berpindah ia. Berpindah maknanya di sini hijrah. Berpindah di sini ada dua makna. Makna yang pertama, hijrah dari satu tempat ke satu tempat yang lain kerana nak belajar agama. Satu lagi, berpindah dari sudut kedudukan. Kedudukan macam mana? Dulu lara, tak peduli pasal agama, kemudian dia hijrahkan diri dia untuk menjadi lebih baik. Dari segi sikap dan perangainya. Jadi kata Nabi, barang siapa berpindah ia supaya belajar akan ilmu. Ilmu di sini ilmu agama lah. Tujuan dia hijrah tu sama ada dua-dua tadilah. Hijrah tempat, nak daripada negeri lain sanggup berpindah ke negeri yang lain. Dari Terengganu datang ke Perak. Contoh, Langkau, banyak jalan lah, kat 7 jam lebih. Dia sanggup pindah tempat dia tu kerana nak belajar akan ilmu agama. Maka kata Nabi, diampuni baginya dahulu daripada bahawa berlangkah ia. Maksudnya Allah ampunkan dosa dia sebelum dia melangkah pergi lagi. Sebelum dia jalan keluar pada rumah, sebelum dia naik bas tu, Allah ampun dah dosa dia. Sebab niat dia tu, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha, atau kerana kalau hijrahnya itu kerana dunia yang ingin dicapainya atau perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Bergantung lah. Kalau hijrah dia tu kerana nak dunia, dapat dunia. Ada orang sanggup berpindah tempat, berpindah negeri kerana kerja punya pasal. Dia duduk Selangor, bos kata kena hantar pergi Sabah. Nak contohlah, kena kerja kat Sabah. Jadi kalau pindahnya ke Sabah tu kerana dunia, memang dia dapatlah dunia, dia dapat kerja tu lah, dapat gaji lah. Tapi agama belum tentu. Ada. Jadi biar kita ni berpindah, biar kerana Allah. Walaupun perpindahan tu atas nama kerja, tapi tujuan agama juga. Ada. Biar apa-apa pun, barulah dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Jadi datang sini nak apa ni? Datang dari negeri lain, datang ke pondok ni, ataupun kalau tak negeri lain pun daerah lain. Tol Intan ada lah. Datang sini sebab apa? Nak apa? Nak jaga kambing. Dapat jaga kambing ya. Nampak? Kalau nak kepada agama, dapat agama. Nak kepada Allah, dapat Allah. Dia bergantung kepada hati kita. Allah mengikut akan firasat kita. Kalau kita nak kepada Allah, Allah berilah. Allah datang sini, dia dapat Allah. Dia dapat keyakinan kepada Allah. Dia dapat rasa mahabbah, kecintaan pada Allah. Kalau itu yang dia hajat, kalau itu yang dia niat datang sini. Kalau datang sini kerana kawan, dia dapat kawan. Kawan dia lah dapat, ngaji tak dapat. Ada gantung pada kita lah, kan? Kalau datang sini sebab lari pada hutang, memang dapat lari pada hutang je. Lari pada polis, dapat lari pada polis je lah. Tapi ilmu tak dapat. Sebab tu tak pelik datang pondok, duduk pondok, tapi tak dapat mengaji.
Sebab apa? Sebab niat asal. Tajdidun niat, perbetulkan niat, perbaharui niat. Ada. Betulkan balik niat asal kita datang sini nak apa? Ada tu datang nak cari muslimat. Dan kali muslimat pun semua balik pada muka. Tak ada niat. Bukan yang itu. Yang itu mendatang kemudian tu lain. Ataupun tujuan asal tak berubah. Tengah-tengah ngaji datang orang minat nak nikah, silakan nikah, tapi itu bukan matlamat, itu persinggahan sahaja, benda yang datang, tak ada masalah. Jangan benda yang datang menggugat asal ni matlamat kita, asal tujuan kita. Aduh. Dan bahawasanya tadi dah habis dah. Dan berkata Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Muaz bin Jabal ni dia khadam Rasulullah, salah seorang lah. Salah seorang ni Muaz bin Jabal, anak murid terus dengan baginda Nabi SAW. Dia banyak belajar dengan Nabi, apa-apa hadis ke sebagainya. Jadi kata Muaz bin Jabal, sehingga kan akrabnya Muaz bin Jabal dengan Nabi ni, setelah Nabi tak ada, Muaz bin Jabal segala tingkah lakunya diikut macam tingkah laku Nabi. Sehingga kan orang-orang terkemudian bila ditanya, yang tak sempat jumpa Nabi, dia kata, aku ni lahir-lahir tak dan tengok Nabi, jadi macam mana aku nak tahu sifat Nabi? Maka sahabat-sahabat kata, gilah tengok Muaz bin Jabal, dia berjalan macam Nabi berjalan, dia buat apa pun semua macam Nabi, sebab dia ikut sangat Nabi. Itulah seorang murid dengan guru. Gitu juga kita kalau terlampau akrab dengan guru, terlampau rapat dengan guru, habis segala tingkah laku kita macam guru kita. Padahal kita usia muda lagi, tok guru kita dah berusia sikit, tapi jalan macam orang tua gak kita, macam orang berusia gak, sebab meniru gaya guru. Cara serbannya, cara jubahnya, cara macam-macam lah. Dia ikut cara guru dia kerana terlampau akrabnya dengan gurunya. Aduh. Dan berkata Muaz bin Jabal radhiyallahu an, belajar oleh kamu akan ilmu. Kata Muaz bin Jabal ni kuat ngaji. Dia kata belajar kamu akan ilmu, maka bahawasa belajarnya kerana Allah Ta'ala. Belajarlah kamu akan ilmu agama, tetapi diniatkan belajar itu biar kerana Allah Ta'ala. Maka siapa yang belajar kerana Allah, dia dapat Allah. Tapi siapa yang belajar kerana nak famous, dia dapat famous, Allah tak dapat. Maksud Allah tak dapat macam mana? Redha tak ada, keredaan Allah tak ada, keberkatan daripada Allah tak ada. Tetapi dia dapat popular, sebab itu yang dia hajat. Dia nak popular, dapat popular je lah. Keluar habis harta ceruk TV dan sebagainya. Tapi nak menegakkan hukum Allah tak berani nak cakap. Nak mempertahankan Allah di hadapan puak-puak kafir yang menghina Allah, senyap membisu, tak boleh kata. Sebab apa? Sebab niat belajarnya dulu sebab nak popular, bukan kerana nak Allah. Kalau dia belajar dulu nak Allah, maka dia akan dapat tegakkan Allah. Dia akan dapat tegakkan agama Allah. Adapun yang lain-lain tu bonus. Kalau Allah nak berilah. Nak bagi famous lah. Tapi bukan dia hajat nak famous. Bukan hajat nak populariti. Tak payah popular pun tak apa. Yang penting kita sudah berjaya menyampaikan ilmu agama Allah. Sebab kalau popular payah juga nak pergi kedai, susah. Jadi orang nak selfie lah, ambil gambar lah, apalah. Nak pergi mana je susah. Tingkah laku kita buat silap sikit dia, katalah terminum pakai tangan kiri, habis kecoh orang duk kata. Sebab apa? Sebab orang popular kan, orang duk pandang. Jadi tak apa, tak payah popular. Yang penting kita sudah berjaya menyampaikan ajaran agama Allah pada masyarakat, itu sudah dimuliakan oleh Allah pada diri kita. Tak apa dah yang tu. Dan lagi kata Muaz bin Jabal, itu khasyah. Dia kata belajar ilmu agama, belajarlah kerana Allah Ta'ala itu khasyah. Khasyah ni apa? Khasyah ni takut. Dia ada 3. Pertama khauf, yang kedua khasyah, yang ketiga haibah. Khasyah ni takut juga. Dia belajar tu kerana takut pada Allah. Dia takut nanti Allah akan murka, marah kat dia sebab tak belajar. Takut nanti apa amal dia buat salah, Allah marah pada dia. Jadi dia belajar kerana takut. Artinya takutkan Allah Ta'ala. Dia kata
Belajarlah kamu kerana kamu takut pada Allah, dan mengajarlah kamu pun kerana kamu takut pada Allah. Kenapa mengajar takut kerana Allah? Takut nanti Allah akan tanya, aku dah bagi ilmu kat kamu, kenapa kamu tak sampai pada umat dalam keadaan umat itu jahil? Kita takut Allah marah kat kita, kita mengajar. Bukan mengajar kerana nak duit sampul, bukan mengajar kerana nak apabila, tak. Tapi mengajar ni kerana takut Allah akan persoalkan pada kita. Nah, Allah tak bagi semua orang ilmu, Allah bagi beberapa orang. Tujuan Allah bagi beberapa untuk kita gerakkan pula ilmu tu. Tiba-tiba Allah bagi kat kita ilmu, kita tak gerakkan ilmu. Jawab depan Allah Taala. Yang ni jadi kita pun takut juga. Belajar pun takut, mengajar pun takut. Takut siapa? Takut Allah, bukan takut pemimpin. Bukan takut pemerintah, bukan takut kerajaan. Tu. Takutkan Allah Taala dan mengingat-ingatkan ilmu itu, mengucap tasbih. Kemudian kata Muaz bin Jabal lagi, kalau kamu belajar kerana Allah, artinya itu kamu takut pada Allah. Kemudian kamu ingat-ingat ilmu, kamu muzakarah, kamu baca balik, mentelaah, itu namanya tasbih. Itulah tasbih orang berilmu. Boleh jadi dia tak dan nak subhanallah, 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 nak gentil tasbih tu dia tak dan. Tapi tasbih orang alim ialah mentelaah kitab. Itulah tasbih dia. Dengan dia telaah kitab, dengan dia muzakarah, dengan dia ingat balik ilmu yang dia belajar itu, dikira tasbih di sisi Allah. Maka itulah dikira dia menyucikan Allah. Kan subhanallah kan menyucikan Allah. Dua pahala dapat. Pahala ilmu dapat, pahala tasbih pun dapat. Beruntung orang yang mengaji, orang berilmu. Muzakarah pun jadi tasbih. Dan membahaskan daripadanya, syarah pula. Dia syarah, bahas. Syarah ilmu itu dipanggil jihad. Jadi jihad. Ngajar-ngajar ni, syarah-syarah ni, kita sampaikan pada orang ni, kita bahas satu-satu ilmu, dianggap sebagai jihad. Dah tengok pahala orang berjihad, besar mana pahala. Lepas tu Tok Guru kata, aku nak mati tengah mengajar, dia kata. Maknanya mati dalam keadaan berjihad. Mengajar tu jihad. Artinya seumpama berperang dengan kafir, dia kata. Jihad tu maknanya seumpama berperang dengan kafir. Mana seperti angkat pedang. Tu. Lagi-lagi kita menegakkan yang hak dan menjatuhkan yang batil dalam ceramah kita dan sebagainya. Memang kita sedang berperang dengan puak-puak kafir, dengan kufar, dan mengajarkan dia bagi orang yang tiada mengetahuikan dia. Kemudian kita buka kelas mengajar pula, ataupun kalau tak buka kelas pun kita nampak orang tu tak erti, kita ajar dia. Maka ajar itu katanya sedekah, jadi sedekah. Boleh jadi orang alim duit tak banyak kan, kita ngaji pondok mana ada duit masuk, duit keluar lagi adalah. Tapi kita berkongsi ilmu, ajar orang tak erti kita ajar, jadi sedekah, besar pahala. Dan lebih tinggi sedekahnya daripada sedekah harta. Kerana sedekah harta akan habis, sedekah ilmu tak akan habis. Kita bagi duit kat orang, orang tu pakai duit yang kita bagi, habis. Tapi kita bagi ilmu kat dia, ilmu tu habis lah kat dia. Tak habis, lagi diguna. Jadi sedekah. Sebab tu jangan kedekut ilmu. Ada ilmu orang tanya, kita jawab. Jawab jangan memandai-mandai. Jawab setakat mana yang kita tahulah. Bila kita tak tahu, kita tanya Tok Guru. Buka kitab. Ada orang tanya anak. Dia kata, Ustaz, apa hukum perempuan yang dalam keadaan haid, dia datang nak dengar kuliah, tapi dia duduk dekat orang cakap apa, kat bahagian luar. Boleh tak boleh? Tapi luar tu ni macam ruang orang semayang, kat luar tu ada dia pasang mozaik, siap dengan bumbung apa semua. Jadi duduk luar tu. Adakah luar tu juga dikira masjid? Sebab kalau orang haid dia tak boleh duduk dalam masjid. Jadi dia duduk luar tu nak dengar kuliah, boleh tak? Adakah dikira haram juga, sama macam duduk dalam masjid ataupun tidak? Anda tak boleh jawab soalan. Sebab anda pernah dengar kata, Tok Guru kata, kalau bersambung bumbung maka dikira masjid juga. Jadi kita keliru, kita takut salah jawab. Kita kata saya tak boleh jawab sekarang sebab saya tak pasti. Jadi saya tanya Tok Guru dulu. Tak ada masalah. Hari tu jumpa Tok Guru kat tepi tu, kita tanya, Tok Guru, kalau luar masjid tu ada mozaik apa semua tapi bumbung sambung,
Jadi macam mana? Tok Guru jawab, bergantung pada niat orang yang buat masjid ni. Tanya dia takat mana masjid. Kalau dia kata takat masjid ni yang dalam ruang solat ni saja, yang ada kapet ni saja, adapun luar bahagian mozaik tak dianggap masjid, maka boleh dia duduk luar tu. Sebab itu tidak dianggap masjid. Berkenaan bumbung sambung tak sambung, kata Tok Guru itu khilaf. Ada ulama kata tak boleh sambung bumbung. Nah, kalau sambung bumbung dikira masjid. Ada ulama kata sambung pun tak apa, tapi niat tu takat mana. Jadi kita ambil yang jumhur. Yang ramai duk kata walaupun bumbung sambung tapi bergantung pada niat takat mana masjid. Jadi kalau dia kata takat dinding ni saja dianggap masjid, luar tu bukan masjid, luar tu dianggap perkarangan masjid, maka boleh duduk luar. Jadi selesai masalah, kita pun jawab. Nah, dia dapat ilmu, orang yang bertanya dapat ilmu, kita yang ditanya pun asal tak tahu, sekarang kita tahu dah. Kita pun jadi dapat ilmu. Jadi tak rugi apa. Jangan takutlah. Tuan-tuan janganlah tanya, nanti saya tak boleh jawab lah. Jangan cakap gitu, tanya je lah. Lagi banyak kita tak boleh jawab, lagi bagus. Maknanya lagi banyak ilmu kita akan dapat lepas tu. Tu. Tapi jangan buka-buka kitab dah tak boleh cakap apa dah. Itu macam mana nak ngajar? Buka kitab pun tak boleh apa dah, bagi salam. Dia kata, "Oh ni bagus sekali ni." Dan tu maknanya. Jadi mengajar itu sedekah dan memberikan dia kepada ahlinya. Maksudnya kita mengajar, kemudian kita ada ilmu, kita bagi ilmu tu pada ahli dia. Sebab tu nak bagi ilmu pun kena tengok. Sebab tu ada ilmu peringkat orang awam, ada ilmu peringkat orang khusus. Peringkat orang awam, macam kat kuliah kat luar tu lah, surau masjid tu kita jangan dalam-dalam sangat. Itu orang awam je. Kita cerita yang fardu ain, yang asas-asas saja. Adapun kalau kita nak syarah yang dalam-dalam, yang lebih khusus lagi, itu kita buat dalam bentuk khusus macam pondok macam ni. Maka kita beri ilmu tu kepada ahlinya sahaja. Nah, kenapa? Kerana ahli. Kerana kalau bukan ahli, takut disalah guna ilmu tu. Nah, macam Syekh Hana, dia ada ajar ilmu bagi orang tak nampak. Ada ayat dia kata amal baca ayat ni, Roblox lepas. Dia kata, tapi guna tengok pada keadaan lah. Bila keadaan perlu je. Jangan pantang nampak Roblox nak baca. Lepas tu pusing-pusing pula depan polis tu. Tak jadi. Jangan buat je tu. Yang tu tak boleh bagi kat khalayak ramai. Bagi umum gitu hampir dia masuk tandas perempuan. Jadi salah guna. Yang macam tu ada orang tertentu dia ahlinya. Itu yang dimaksudkan. Jadi dan memberikan dia kepada ahlinya itu dikira apa tu? Qurbah. Qaribah ni artinya menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Dengan kita sampaikan ilmu pada ahlinya, ini dikira kita mentaqarrubkan diri kita dengan Allah. Inilah cara kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Sebab orang alim ni kadang-kadang masanya suntuk dengan pengajian semata-mata. Mengajar tak habis-habis siang dan malam. Jadi kadang-kadang masa bila untuk dia nak nak mentaqarrubkan diri dengan Allah ni, dengan cara dia memberikan ilmu pada ahlinya, itu juga dikatakan oleh Muaz bin Jabal sebagai dia mentaqarrubkan dirinya dengan Allah Ta'ala. Dia mendekatkan dirinya dengan Allah Ta'ala. Lagi kuat dibagi ilmu kepada anak murid dia, lagi dekatlah dia dengan Allah Ta'ala. Itu. Sebab tu ulama berlumba-lumba dalam mengajar, tapi bukan sebab kerana duit. Kalau mengajar kerana duit, bila tak ada kuliah begini, stop habis tak mengajar. Sebab apa nak mengajar, duit tak masuk. Sebelum-sebelum ni mengajar sebab duit masuk, sampul dapat. Tak. Tapi tak, kita mengajar sebab kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Maka kita buat juga walaupun tak dapat apa-apa. Kan? Tu cerita dia. Jadi dakwah tak pernah terhenti. Kalau orang yang betul-betul dakwahnya kerana Allah, tidak akan dapat dihentikan oleh apa-apa pun. Walaupun wabak penyakit corona pun tak boleh memberhentikan dakwah dia, melainkan Allah yang berhentikan dia. Orang ukutlah macam mana pun, dia tak akan stop berdakwah. Menghampirkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan dia dikenalkan Allah Ta'ala.
dan diibadatkan dia. Maksudnya mentaqarrubkan tu maksud macam mana? Apa yang dimaksudkan menghampirkan diri dengan Allah Ta'ala? Allah kenalkan diri Allah pada dia. Lagi dia mengajar, lagi dia kenal Allah. Ada. Sebab tu anak pesan kita yang mengaji ni, kalau nak tajamkan ilmu kita, mengajar. Tak mengajar masjid-masjid besar pun, kecil-kecil pun tak apa. Mengajar ahli keluarga, atau kita buka muzakarah sama-sama kita pelajar-pelajar pondok bagi tazkirah. Lagi kuat kita mengajar, lagi Allah akan kenalkan dirinya pada kita. Lagi kuat makrifah kita pada Allah. Betul? Orang yang buat dia dapat rasa. Lagi dia kenal Allah, lagi kenal, lagi takut, lagi takut. Lagi kuat iman. Dan diibadatkan dia. Lagi kuat dia mengajar, lagi kuat dia beribadat. Sebab apa? Sebab apa yang dia mengajar akan jadi cermin balik pada dia, patah balik ke dia. Jadi lagilah dia renung diri dia, lagi kuat dia beribadat, lagi kuat dia mengerjakan amal-amal ibadat. Yang jadi kita lemah ibadat ni sebab itulah ada ilmu tapi tak nak mengajar. Tu yang jadi kacau. Jadi cuba kita praktikkan. Kita praktikkan. Insya-Allah Allah akan tolong. Intan surullah yansurkum. Siapa tolong agama Allah, Allah tolong dia balik. Ini kita tolong agama Allah, Allah tolong balik kita untuk lawan hawa nafsu kita, hasutan iblis dan sebagainya. Dan dengan dia ditauhidkan dia. Dengan sebab dia mengajar tadi, Allah tauhidkan akan dalam hati dia supaya Allah semata-mata dalam hati dia. Tapi syarat tujuan mengajar tu kerana apa? Kalau kerana Allah, baru bulat dalam hati ni hanya Allah. Bila bulat hati hanya Allah, tak takut siapa lah. Hang ugutlah macam mana pun. Hang petikailah tauliah tak tauliah, sikit aku tak takut. Sebab dalam hati sudah bulat tauhid kepada Allah. Dan dengan dia diketahuikan halal dan haram. Dan dengan sebab dia mengajar ni lah, maka dia tahu akan yang mana halal dan yang mana haram. Belajar dan mengajar. Dia belajar dan dia mengajar, lagi kuat dia nampak jelas mana halal, mana haram, mana boleh, mana tak boleh. Itu. Dan dihubungkan segala rahim, dan ia yang menunjukkan pada ketika ketunggalan. Dan dihubungkan segala rahim maknanya silaturahim, hubungan persahabatan antara orang saudara makin rapat. Betul. Pengalaman anda mengajar ni, makin ramai kita kenal ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz pun duk kenal kita, duk jadi kawan, jadi sahabat. Nak kadang-kadang pagi-pagi tanya, ustaz apa khabar, sihat? Nak kadang-kadang gitu dia jadi mesra. Nak jadi luas lagi sahabat-sahabat kita. Kawan-kawan kita makin bertambah ramai. Dan kawan tu pula bukan kawan tak senonoh, bukan amat rempit, kawan-kawan asatizah, ustaz-ustaz, alim-alim ulama. Yang tu yang kita nak. Tu. Moga-moga esok bila kita mati, depa semua ni datang nak solatkan jenazah kita. Allah, ulama-ulama datang nak solatkan jenazah kita. Untunglah, beruntung. Dan ia yang menunjukkan pada ketika ketunggalan. Maksudnya bila mu seorang-seorang merasa sepi, Allah lah yang akan menemanimu. Ilmu ni lah yang Allah akan beri. Dari segi ilmu ni lah yang akan teman kita, akan menunjukkan apa benda nak buat. Sebab itulah kalau kita kena kurung gini, kita tak jadi bosan. Kita tak jadi rasa tak tahu nak buat apa, mati kutu macam orang kat luar sana. Tapi kalau orang jenis alim, orang berilmu, dia tak rasa. Lagi dia masa tak cukup pun dia kata. Sebab dia nak ngapal ayat Quran, nak ngapal hadis, nak telaah kitab ni, tak pernah selesai. Jadi masanya sentiasa diisi. Ada je kehidupan beragama. Kita duduk sini lah. Kalau kita duduk rumah dalam keadaan kena kurung gini, belum tentu kita jadi elok. Betul tak? Duduk kat rumah nak buat apa? Pergi masjid tak boleh. Duduk tengok TV, sehari boleh tahan tengok TV, buka channel elok-elok, lama-lama HBO. Lama-lama macam-macam merapu-merapu jadi duduk kat rumah. Dan mana bila nak sembahyang duha, bila nak baca Quran, kurang-kurang kita duduk sini, TV tak ada nak tengok. Jadi nak tak tahu nak buat apa, datang masjid. Datang masjid pun jadi awal datang, boleh sembahyang sunat dulu. Lepas tu pas sembahyang ada kuliah, dengar kuliah. Daripada duduk bilik tak ada buat apa-apa, duduk dengar kuliah. Kalau tak duduk dengar kuliah pun macam sahabat-sahabat kita yang pergi buat khidmatnya kerana pondok, kerana agama, dapat pahala lagi. Semua jadi ibadat. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, ibadat semua. Mayang jemaah. Siang boleh buat berpuasa. Lagi mudah kita nak puasa sebab kita kena kurung tak pergi mana.
Nah, kalau tak kena kurung selepak dah kedai makan petang ni tu lah. Nak konau cendol. Layan enggak tu. Nak tapi tak boleh pergi mana? Duduk sini malang. Nak masak malah jadi puasa tak makan. Ni. Ada jadi ibadat semua. Alhamdulillah. Kan? Tu. Dan mana tadi? Menjadikan ketunggalan. Dan saing maknanya ni saing. Saing tu maksudnya kawan. Ilmu jadi kawan baik dia. Kitab-kitab jadi kawan baik dia. Peneman dia. Kalau kita perasan, kita tengok ulama-ulama yang haraki, ulama-ulama yang berjuang, tak pernah lengang dengan tangannya itu kitab. Dia tengok Tok Guru Haji Hadi, gambar-gambar dia mesti dipegang kitab. Dalam beg dia, Ustaz Ibn Liu tersempat dengan dia kat airport, ingatkan dalam beg tu baju, rupanya kitab. Kitab aja, ke hulu ke hilir, kitab aja. Dia punya teman bawa ke mana ke sana ke sini. Tengok Tuan Guru Haji Zulkifli, Ketua Dewan Ulama Pahang Melaka, ke mana pun bawa kitab. Menjinjing-jinjing kitab. Tu. Kita biar bersahabat dengan kitab. Ke mana pergi pun kitab kita tak tinggal. Bawa kitab. Dan sayangnya pada ketika kedagangan ni maksudnya dalam musafir ataupun berjalan, berdagang dan sebagainya. Kawan dia, teman dia ilmu, dan taulan menjadi teman juga kawan pada ketika bersunyi. Duduk seorang-seorang sunyi tak ada apa, ilmu teman dia. Kitab jadi teman dia, mengaji teman dia. Dan menunjuk pada ketika kesukaan. Bila dia sonok, ilmu akan pandu seronok ni supaya tak jadi lebih. Ilmu yang akan pandu dia. Boleh dia nak sonok, tapi ilmu akan pesan kat dia, janganlah lebih-lebih sangat. Jadi kesukaannya dapat dikawal dengan ilmu. Tu. Dan kedukaan, dia begitu juga duka. Bila sedih pun ilmu akan pantau dia. Jangan sedih sangat, melampau sangat. Nampak, kematian ke sebagainya boleh berduka, tapi tidaklah lebih-lebih dengan sebab ada ilmu. Bila tak ada ilmu, tengok meracau, nangis atas sebab kematian. Sebab ilmu tak ada. Orang ada ilmu dia steady. Sedih-sedih juga, itu lumrah fitrah manusia, tapi dapat kawal. Sebab apa? Sebab jenis ada ilmu. Dan yang terakhir kata Muaz bin Jabal, dan senjata atas segala seteru. Ilmu itu senjata atas segala seteru. Seteru artinya musuh. Ilmu ni lah jadi senjata kita untuk berhadapan dengan segala musuh. Sama ada musuh yang nampak atau musuh yang tak nampak. Musuh nampak mana? Manusia. Nak melawan dengan manusia kafir munafik ni dengan ilmu, hujah-hujah kita. Kan? Yang tak nampak iblis nafsu. Nak lawan iblis nafsu pun ilmu juga. Ilmu lah. Lagi tinggi ilmu seseorang itu, lagi kuat senjata dia untuk menjatuhkan atau melawan akan musuh-musuhnya. Itu kepentingan ilmu. Kemudian kita akan sambung dan berkata Imam Syafi'i pula. Jadi awal ni semua dia cerita kelebihan ilmu, pentingnya ilmu. Biar kita faham tujuan kita mengaji. Bukan kerana ikut-ikut kawan dengar kata masuk pondok juga. Bukan sebab tu. Tapi biar kita faham matlamat dan tujuan kita berada di pondok. Kalau nak seronok, buat apa pergi masuk pondok? Kan? Kemudian kita sambung sikit lagi ni. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kemudian maka melihat akan seorang lelaki yang berenang di dalam sungai daripada darah. Ni cerita sambung daripada kayu yang berduri tadi, iaitu geng-geng perompak yang mengambil hak orang lain. Kemudian Nabi jalan ke depan lagi, Nabi nampak ada seorang lelaki, dia duduk dalam sungai berenang-renang. Sungai itu pula air darah. Bayangkanlah air darah, baunya macam mana? Busuk. Darah ni busuk. Jadi bayangkan dalam keadaan darah yang pekat kemerahan dengan bau yang sangat busuk, ada lelaki pergi berenang dalam tu. Dah buat benda ni. Dia berenang, dia berenang kat tengah. Jadi dia cuba nak berenang ke tepi, nak pergi ke tebing. Bila nak sampai tebing je, ada pula orang duduk kat tepi tebing tu, dilontarkan di dalam mulutnya dengan beberapa batu, dibaling batu. Dia berenang kat tengah, dia pun berenang nak pergi tepi. Nak dekat sampai tepi, orang baling batu. Baling batu sok tepat masuk mulut. Bila kena mulut dia, dia tercampak balik ke tengah. Benda tu berulang-ulang. Dia nak berenang tepi balik, orang baling batu campak balik tengah. Berenang balik, berulang-ulang benda gitu.
Dah kenapa jadi begini ni? Maka sabdanya Nabi pun berkata, apa ini ya Jibril? Maka katanya Jibril, inilah lelaki yang memakan riba. Inilah geng-geng yang makan riba. Siapa dia makan riba? Macam kita ni buat pinjaman, lepas tu kita bayar, itu bukan dikira makan riba, kita jadi bayar riba. Yang makan riba yang ambil duit riba. Tak kira lah bank ke, apa ke, ceti ke, apa ke, riba. Sebab itulah ada jemaah bila ana cerita bab-bab benda macam ni, jemaah duk tanya, saya ni kerja bank ustaz, jadi macam mana ustaz? Satu pandangan ulama mengatakan bahawa kalau boleh minta transfer ke bahagian Islamik untuk tak nak terlibat dengan konvensional. Kalau terlibat dengan konvensional, maknanya kita akan terlibat dengan pinjaman. Terlibat dengan pinjaman yang cara kafir ni akan terlibat dengan riba. Bila terlibat dengan riba, takut-takut gaji kita jadi haram. Takut-takut sok bila nanti di hari akhirat kita jadi orang yang duduk dalam air sungai ni, dibaling dengan batu. Sebab apa? Makan duit riba. Ada. Tu. Tolong nasihat sahabat-sahabat, kawan-kawan kita yang kerja bank. Cakap dia rezeki Allah bukan sedikit, rezeki Allah tu luas. Kalau mu tak kerja sini pun boleh kerja tempat lain banyak lagi. Meniaga goreng pisang pun boleh. Memanglah, tapi susah nak kaya lah. Kita nak kaya ke nak selamat daripada dalam neraka? Kita nak selamat daripada neraka. Daripada kaya tapi dibakar dalam api neraka, buat apa? Biar goreng pisang, income tak banyak mana tapi halal, tak ada terlibat dengan riba, tak terlibat dengan yang haram, tak apa dah. Yang penting hidup tu jadi berkat. Boleh pergi semayang masjid, ini sampai kerja bank masjid pun tak nampak. Tu. Baik duit lagi, duit nampak kat masjid dalam tabung. Dia kerja bank tak nampak langsung. Nampak? Dia kira duit tak nampak. Duit masuk dah dalam tabung masjid. Baik, selesai. Kemudian maka datang pula atas lelaki. Nabi jalan lagi, Nabi nampak pula ada seorang lelaki. Sungguhnya telah menghimpunkan beberapa bekas kayu yang tiada kuasa membawa ia. Dia ni, lelaki ni, dia kumpul kayu-kayu kering kan. Macam kayu api tu, dia kumpul. Tapi kumpulnya banyak sangat. Maknanya tak memadai untuk dia nak angkat. Menimbun. Macam mana dia nak angkat? Tapi dia paksa kat diri dia untuk angkat. Tiap-tiap tiada kuasa ditambahi lagi. Dalam dah timbun banyak tu, dia tahu dia tak boleh nak angkat, tapi dia timbun lagi, dia tambah lagi. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Dia nak angkat kayu tu pun tak larat, tapi dia pergi tambah lagi. Nampak bodoh sangat. Nabi tanya malaikat Jibril, apa ni? Maka katanya malaikat Jibril, inilah lelaki daripada umat Tuhan hamba, ada padanya beberapa amanah manusia, tiada kuasa ia menunaikan dia dan ditambahi lagi. Kata malaikat Jibril, inilah umat Tuhan hamba, satu jawatan atau satu amanah kuasa yang diberi pada dia pun dia tak boleh nak pikul, tapi dia minta lagi jawatan. Maknanya gila jawatan. Ini umat Nabi Muhammad pada akhir zaman ni. Tak cukup-cukup. Dah jadi jawatan ni, nak lagi yang ni. Tengok pemimpin masyarakat. Dah jadi Perdana Menteri dah jadi menteri tu dah jadi menteri ni dah. Nak beli pula syarikat ni, buh nama dia pula jadi sebagai pengasas lah apalah. Nak CEO lah. Nak juga ambil syarikat sana syarikat ni. Tak cukup-cukup. Padahal gaji jadi PM, jadi menteri tu berapa puluh ribu dah. Banyak dah gaji. Tapi tak pernah cukup sebab tamakkan dunia ni. Gilakan jawatan, gilakan kuasa. Ibaratnya Nabi nampak mereka memikul kayu-kayu, sedangkan kayu yang dipikul pun tak cukup, tak larat nak angkat, ditambah lagi. Maka jadi beban pada dia. Sekarang ni memang dia nampak sonok, akhirat sok siap lah. Kemudian kita akan sambung lagi kuliah kita akan datang. Untuk nak beri masa kalau dia nak masak-masak untuk buka puasa. Kemudian maka datang pula atas beberapa kaum yang menggunting akan lidahnya. Pula dah gunting lidah pula apa ni. Jadi kita jumpa kuliah maghrib ni lah kalau tok guru tak masuk. Bawa gunting siap-siap. Nak praktik.
Nanti kita tengok kalau kuliah akan datang jadi. Jadi sekadar tu pada petang ni. Jadi jagalah siapa yang keluar ingat pesan. Keluar boleh tapi seorang je, jangan lebih, nanti kena saman. Kemudian kalau keluar tu hati-hati. Kalau boleh pakai glove, nak isi minyak, pegang apa ke, pergi bank, masukkan kad ke apa, pakai glove. Kita nak jaga kalau boleh tempat kita ni biar clean lah, tak ada satu wabak pun masuk. Jadi kita dapat teruskan solat jemaah, kuliah dan sebagainya. So kalau dah mula tersebar dalam pondok kita, dengan pondok-pondok kita akan di stopkan, di kuarantinkan. Jadi rugilah kita, tak dapat apa-apalah kita. Duduk dalam rumah je lah kan. Jadi kita cuba jaga yang terbaik. Dan kita pakat juga bantu sahabat-sahabat kita yang lain dalam bidang medik yang bertungkus lumus untuk mengurangkan wabak ni daripada terus menular. Kerana sekarang ni belum turun lagi, dalam dunia pun belum turun lagi. Cuma di Wuhan mereka dah berjaya, tak ada kes baru 2 hari. 2 hari dah kes baru tak ada. Jadi mereka pun dah mula bersorak kejayaan di Wuhan. Tapi baru di Wuhan je China. Itali pun masih lagi gagal, semua tempat gagal lagi. Belum lagi dapat mengekang. Cara dia nak memutuskan rantaian supaya wabak ni tak boleh pindah ke orang lain. Siapa yang dah terkena, kita cuba rawat dia sampai sihat. Kalau tak boleh juga, mati je lah. Itu je lah. Tapi sekurang-kurangnya wabak tu tak pergi ke orang lain pula. Itu yang cuba nak dibuat sekarang ni. Itu yang perintah kawalan, tu yang askar turun sampai nak pukul apa. Sebab degil sangat. Bila bercampur, nanti wabak tu merebak. Bila merebak, bila nak selesai masalah, makin lama makin tambah, makin lama makin tambah. Jadi kita pun bantulah kerajaan. Sebab kita pun sayangkan diri kita. Kita sayangkan Ramadan kita. Kalau benda ni berlarutan sampai ke Ramadan, kita juga yang jadi masalah kan? Kita juga yang rugi. Jadi suasana Ramadan kita tak macam selalu. Tak ada bazar, tak ada apa. Jadi kosong gitu je. Jadi pakat-pakatlah. Tolong nasihat saudara mara, sahabat andai dan semualah. Jadi moga-moga. Daripada duduk saja, buat live tak apa. Duduk dalam bilik tu. Instagram ke apa, untuk sampaikan dakwah. Cerita pasal ni, memberi penerangan tentang wabak penyakit ni macam mana, untuk sahut seruan kerajaan dan sebagainya. Kita bantu mereka dari sudut itu. Kita nak bantu lain, kita tak dapat, kita bantu untuk memberi kepahaman kepada masyarakat berkaitan Islam dengan wabak. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya ya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.